Oke, selamat pagi semua. Boleh dengarkan? Kenapa sikit orang saja? Ada dua kelas tapi 20 orang saja. Mana yang lain? Kamu orang selalu buat Google Meet sikit orang saja kah? Hmm, Okey, kalau kamu ada soalan ataupun apa-apa yang nak tanya, boleh tulis di dekat message sana. Saya akan nampak. Kamu nak cakap pun boleh lah, no problem. Okay. So hari ini kita ialah mau ulang kaji bab 2. Sebab bab 2 kita belum habis lagi. Okay. So tak apa, kita tak mau tunggu orang lain sebab kita hanya ada 1 jam saja. So kita sambung dengan 2.4 inertia. Inertia kita belum sentuh lagi. So hari ini harap saya boleh habiskan bab 2. Okay, so ini ialah revision. Revision means saya akan go through. Okay, go through. So kamu sepatutnya sudah tahu basic sikit lah. Sebab kamu sudah buat kerja rumah, kamu sudah baca buku. Okay, so kita hanya go through saja. So inertia 2.4 inertia. Apa maksudnya inertia? Ya, kita tengok. Kalau BM, kamu boleh keluarkan buku teks kamu sebab kita tak ada buku rujukan. So kita terpaksa teks saja. So kalau ada apa-apa kamu boleh sendiri salin nota lah. Kalau tidak kamu dengar saja pun okey. So inertia ini dia maksud dia, kamu boleh nampak di sini. It is the tendency of an object to remain at rest or if moving, continue its motion. Okay, ini ialah dia punya definisi. Kalau BM dia ialah kecenderungan untuk kekal pegun, kekal keadaan asal, sama ada pegun atau bergerak. Okay, ini maksudnya apa maksudnya inertia? Inertia ini inertia ini maksud dia ialah dia mau sentiasa dalam keadaan asal. It want to maintain at the original state. Okay, kalau keadaan asal original state dia ialah pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak, stationary English is stationary. Kalau dia sentiasa dalam keadaan pegun, means that it will forever pegun. It will forever stationary. It won't move. Okay, unless you push it. Okay, baru dia akan bergerak. If it is moving, then it will continue to move. Kalau objek itu sedang bergerak, let's say kamu ada satu bola. Bola itu sedang bergerak. Okay? Then it will continue to move. Dia akan terus bergerak sampai forever. 10 tahun, 20 tahun forever. Okay? Dia tidak akan berhenti dunia. Kecuali kamu pergi stop dia. Kalau tidak, bola itu sepatutnya dia akan forever moving. Or forever stationary. Okay? Maksudnya benda itu sebenarnya benda di atas bumi. Kalau benda itu, ini bumi kamu, let's say kamu berdiri di sini, okay? Okay, kalau kamu pegun, you are stationary here, kamu tak bergerak, then forever kamu akan tak bergerak. Okay? Unless dia ada satu unless kecuali kecuali daya luar bertindak, okay, ke atas kamu. Unless there is an external force that force you to move, okay. So if no external force means you are forever stationary. Kamu akan sentiasa berpegun saja. But if you are running, let's say kamu sedang berlari, then forever kamu akan lari. Tidak akan berhenti. Unless ada satu daya, unless there is a force to stop you. Okay, this is called inertia. Kalau tak silap Chinese kita panggil 惯性. Okay,
Satu benda kamu akan buat, kalau keadaan itu ialah pegun, you will forever pegun. Macam kamu, kalau kamu sudah malas, kamu mau tidur saja, kamu tidak mau bangun, then forever kamu akan tidur saja, malas saja, kamu tidak akan mau bangun. Kamu tidak mau belajar, kamu mau forever berehat saja. Tapi kalau ada daya luar, let's say mak kamu datang marah kamu, baru kamu nak bangun. Okay, itu ialah daya luar. Keadaan asal kamu malas, tak mau bangun. Okay, ini ialah inertia kamu. Kamu sentiasa rasa nak malas, nak berehat saja. Okay. Kalau keadaan asal kamu ialah moving, maksudnya kamu sangat rajin, kamu buat semua latihan, setiap hari buat, kamu tidak ada what do we call? You will continue to be very hardworking. Okay, ini ialah keadaan asal kamu hardworking. Unless external force. External force itu macam apa? External force itu macam main game. Ada kawan kamu jemput kamu pergi main game. Then baru kamu akan berhenti untuk hardworking. Then kamu akan pergi main game. Okay, itu ialah daya luar yang menyebabkan kamu tak mau hardworking. Okay, so ini ialah inertia kamu. Inertia kamu dia ikut keadaan asal dia. Okay, so kita ada berapa jenis situasi kamu boleh tengok. Kita tengok buku kamu. Okay, ini lebih jelas. Okay, ini ialah inertia. Okay, kamu boleh cuba di rumah. Kalau sebenarnya kalau di sekolah lah kita akan buat aktiviti macam inilah supaya kamu faham apa itu konsep inertia. Okay, kamu ada gelas filled with water, kamu ada gelas dengan air. Kemudian atas ada satu coin, kamu letak tin board di atas. Kertas keras di dekat atas yang berwarna pink ini ya. Okay, so yang berwarna pink ini, apa kamu buat? Kamu boleh tarik keluar. Tapi mesti tarik dengan cepat lah. Untuk inertia dia mesti cepat lah. Okay. Dia, kalau kamu tarik dengan cepat, coin ini dia tidak akan ikut cardboard ini ya. Dia tidak ikut cardboard ini. Apa dia buat? Coin ini dia akan jatuh pergi bawah. Okay, kenapa dia macam ini? Okay. So saya explain guna whiteboard. Okay, we have a cup of water, and then a whiteboard, bukan whiteboard, cardboard, and a coin. Okay, so at first, pada mulanya, cardboard dengan coin, dia adalah pegun. Okay, not moving. Dua-dua ini tak bergerak. Coin dengan cardboard tidak bergerak. Tapi tiba-tiba kamu tarik cardboard ini. Kamu tarik dia pergi tepi. Okay, ini tarik. Tapi coin itu dia ada inertia kan? Saya sudah ajar dari tadi. Semua benda dia ada inertia. Okay, coin itu pun ada inertia. Dia ada inertia. Dia mau maintain pegun. Dia nak kekal dalam pegun. Okay, it wants to maintain stationary. So kalau dia nak maintain pegun, maksudnya dia tak boleh bergerak. Okay, so dia tak ikut cardboard itu pergi. So kalau dia tak bergerak, dia takkanlah dia terapung di atas gelas itu. So dia akan, coin itu dia akan jatuh pergi bawah. Kenapa dia jatuh pergi bawah? Sebab ada tarikan graviti lah. So that's why dia jatuh bawah. Okay, kalau tidak dia maintain sana saja. Terapung, tidak mungkin terapung lah sebab di atas bumi kita ada graviti. So dia mesti akan jatuh bawah. Okay, so selalu mereka macam mana nak buat explanation untuk inertia ialah 4 ayat ini. Okay, at first keadaan asal dia, lepas tu apa terjadi, kemudian ada inertia, kemudian efek dia. Okay, so ini ialah definisi dia. Saya bagi contoh lagi ya, sebab saya nak tahu kamu tahu betul-betul tahu apa itu inertia. So satu lagi contoh ialah bas. Okay, kita tengok situasi ini ya, bas. Okay, saya lukis di sinilah. Okay, let's say kamu ada satu bas. Di dalam ada orang. Okay. Mereka semua sedang bergerak. They are moving. The bus and the passenger all are moving.
Okey, semua sedang bergerak. Tiba-tiba apa ini ya? Traffic light. Tiba-tiba warna merah muncul. Okay, warna merah muncul. So what happened? So when the traffic light become red, the bus has to stop. Dia perlu berhenti dengan segera. So bila dia stop, kalau kamu ada duduk kereta lah, kamu mesti tahu. Bila kamu emergency stop, apa akan terjadi dengan kamu orang? Passenger itu akan terhumbang ke depan. Okay, the passenger will move forward. This is called inertia. Why there is inertia? Kenapa dia ada inertia? Sama juga 4 ayat. At first mula, ada mulanya at first. The bus and the passenger dengan penumpang. Aku nak BM kalau English kamu sendiri tukar translate saja, tak ada susah lah. At first, the bus and the passenger are moving. Okay, sekarang keadaan asal mereka ialah moving. Maksudnya inertia mereka mau keep on moving. Dia mahu bergerak saja, dia mau bergerak. Tapi tiba-tiba kamu buat apa? Tiba-tiba emergency stop. Okay, kereta itu tiba-tiba berhenti. Siapa ada inertia? Passenger ada inertia. Penumpang ada inertia. So dia ada inertia, dia tak mau berhenti. Kalau dia tak mau berhenti, dia akan terhumbang ke depan. Okay, so the passenger will move forward. So kalau kamu duduk kereta pun macam ini kan, kalau dia tiba-tiba stop, kamu akan terhumbang ke depan sebab kamu ada inertia. Kalau kamu ialah original state, kamu ialah berhenti sekarang, tak ada bergerak. Okay, let's say sekarang tak ada bergerak. And then traffic light tukar jadi hijau. Sekarang traffic light jadi hijau. So kereta ini, bus ini tiba-tiba bergerak. So same thing 4 sentence At first, pada mulanya bus dengan penumpang ialah berhenti And then tiba-tiba bus bergerak. So siapa ada inertia? Mesti penumpang ada inertia. Okay? Penumpang ada inertia, then penumpang akan macam mana? Okay? Sebab bila bus ini bergerak ke depan, penumpang ini dia mahu maintain stationary. Dia tidak mahu pergi ke depan. So apa akan terjadi? Dia akan tersendak ke belakang. Okay? So kalau kamu duduk di dalam kereta, tiba-tiba mak kamu ataupun bapak kamu, dia tekan minyak, zoom, dan kamu kereta itu lari keluar. Apa terjadi dengan kamu? Kamu akan pergi ke belakang. So ini juga inertia. Okay? So inertia ini maksudnya dia mau sentiasa dalam keadaan asal. Dia tidak suka berubah. Okay? Dia tidak suka berubah. Memang orang ada, saya rasa semua orang ada inertia. Sebab kebanyakan orang tidak suka berubah kan. Dulu kita belajar secara bersemuka. So tiba-tiba tukar jadi PTP online. Susah. Banyak orang tidak boleh used to it. Okay? Tidak boleh belajar secara online. So kamu tengoklah kita hanya berapa orang saja yang boleh belajar bersama kita hari ini. 20 lebih orang saja. Mana yang lain? Okay. So ini adalah inertia. Kita ada banyak contoh lagi. Kita tengok eksperimen dia. Sebenarnya eksperimen dia kita pun akan buat. Sepatutnya perlu buat. So kalau kita balik sekolah, saya tidak akan ajar konsep lagi. Saya akan terus bagi kamu orang buat eksperimen. Sebab eksperimen itu sangat penting untuk kamu faham. So ini adalah eksperimen inertia. So inertia ini ialah BI punya. Kalau BM ialah S. Inertia ini dia depend dengan satu benda saja. Bergantung kepada satu benda, iaitu jisim.
ataupun BI ialah mass. Okay. So kalau jisim kamu besar, inersia kamu besar. Kalau jisim kamu kecil, inersia kamu kecil. Saya bagi contoh lagi ya. Okay. Inertia depend on mass only. Mass only ya. Mass ini maksudnya jisim. Contohnya kamu ada satu kancil dengan satu lori besar. Okay. So sekarang kalau kamu nak bergerak, siapa lebih senang untuk bergerak? Mesti kancil lebih senang untuk mula bergerak. Betul? Kalau kamu tengoklah kereta kecil dengan kereta besar, mesti yang kereta kecil itu cepat mau mula bergerak. Macam motorbike juga. Kalau motorbike dengan kereta, siapa boleh mula dengan lebih cepat dulu? Mesti motorbike. Okay? Sebab dia punya jisim lebih kecil. So inersia dia lebih kecil. Kalau inersia dia lebih kecil, dia lebih senang untuk berubah. Dia nak mula bergerak, dia lebih cepat. Okay? Kalau kancil dengan lori ini, dia nak berhenti. Siapa lebih senang untuk berhenti? Kancil juga lebih senang untuk berhenti. Okay? Sama juga dia senang lebih berhenti. Sebab jisim dia kecil, mass dia kecil, so inersia dia pun kecil. Okay? So ini kamu mesti tahu dia depend on mass only Okay? So ini adalah eksperimen dia. So inference ialah inertia depend on mass, bergantung kepada jisim. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. So hubungan ialah mengkaji hubungan antara inertia dengan jisim. Okay, ini kita akan buat di sekolah lah. So kamu ada yang berubah-ubah ialah jisim. Jisim berubah-ubah. Kemudian kita kira dia punya masa untuk oscillation. Then kamu tengok ini sendiri. Ini saya rasa kamu tengok sendiri baca sendiri. Okay, apa eksperimen dia? Dia letak plastistin di sini, lepas tu dia ayun dia. Saya tak tahu kamu pernah buat eksperimen ini ke tidak. Semasa form 3 ke ataupun form 2, form 1. Okay? So kamu ayun dia, you oscillate the blade, dia akan bergerak. So let's say you record for 10 oscillation, 10 ayunan, then berhenti. Then kamu tengok masa dia berapa, T1, T2, cari purata lagi. Okay, lepas tu kamu tambah lagi jisim ni, lebih besar lagi. Okay, 30. Okay, kamu kira masa lagi. Then kamu tambah lagi. Okay, until 60 gram. So kamu ada masa, kamu boleh cari T dia. Okay, so normally kita akan cari satu lagi lah, T kuasa 2. So S juga kuasa 2. Biasanya kita akan buat lebih satu kolom lagi. Okay. Then kamu akan plot graph ini. Okay. So mesti kalau dia lebih berat, masa itu untuk ayun mesti lebih panjang. Okay. So kalau kamu buat eksperimen, kamu akan perasan macam mana graf dia akan macam ini. Semakin besar jisim, semakin besar masa, semakin panjang masa. Okay, ini ialah inertia punya eksperimen. Semasa di sekolah, kalau kita sempat buat eksperimen ini, saya akan explain dengan lebih detail lagi untuk eksperimen ini. Okay, lepas tu kita pergi ke dia punya situation. Tadi saya bincang ini 2 saja. So ini payung juga sama, dia pun boleh ada inertia. Contohnya kalau kamu punya payung, atas payung kamu. Okay, atas payung kamu ada banyak raindrop, hujan. Okay, so macam mana kamu nak hilangkan hujan itu? Kamu boleh pusing kamu punya payung. Then tiba-tiba kamu stop, then air hujan itu semua akan lari keluar. Okay, ini adalah inertia juga. Lagi contohnya sos tomato. Okay, so at first kamu bergerak botol dengan tomato. Okay, kamu bergerak
Then kamu bergerak pergi bawah. Then tiba-tiba kamu stop. Betul? Selalu kita tuang macam ini kan. Kamu tuang and then stop. Bila kamu stop, sos tomato itu akan keluar. Okay? Sebab dia ada inertia. Dia tidak mahu berhenti. Dia nak terus bergerak. So dia akan keluar. Okay? And then situation 4, yang keempat ini ialah oil tanker. So ini ialah tangki minyak, lori yang angkat itu minyak punya. So di dalam mereka akan letak partition. Okay? Kalau dia hanya satu saja, contohnya ini ya. Okay, kalau dia tak ada partition okay, contohnya minyak di dalam ini. Kalau tiba-tiba lori itu stop, okay, minyak itu semua akan terkumbang ke depan. Okay, kalau ada partition, dia naik sikit baru dia naik sikit baru dia tidak akan sekaligus terkumbang ke depan. Kalau sekaligus terkumbang ke depan, nanti driver di dalam akan kena. Okay, sebab the whole tank will move forward. Okay, semua tangki itu akan bergerak ke depan. Selalu besar daya itu. Okay, so normally mereka akan letak partition. Kemudian mesti pakai seat belt sebab takut ada inertia lah. Ini kamu tahulah. Situation 5 tengok sendiri. So 2.4 inertia sudah habis. So kita masuk pergi momentum. Inertia boleh faham tak? Inertia ada masalah? Kalau tak ada masalah, saya teruskan dengan tak ada masalah. Dan saya teruskan dengan momentum. Okay, momentum. So 2.5 ialah momentum. Momentum ini simbol dia ada simbol sudah P. So rumus dia ialah M darab V. M ialah mass ataupun jisim. V ialah velocity ataupun laju. Okay, ini ialah dia punya rumus. So sangat senanglah sebenarnya. Momentum maksudnya kalau benda itu ada jisim boleh bergerak, dia ada momentum. Okay? Kalau adik kamu lari ke arah kamu, langgar kamu, dia ada momentum. Sebab adik kamu ada jisim, kemudian dia lari. Okay? So asalkan apa-apa saja yang ada jisim, ada laju, dia ada momentum. Okay? Asalkan dia bergerak lah. As long as it is moving and it has mass, then you have momentum. Okay? Momentum ini memang semua objek yang bergerak itu ada. So ini mass ialah dalam bentuk kg kan selalu. And then velocity ialah ms negatif 1. So bila dia gabung, dia punya unit ialah kg ms negatif 1. Okay. Ini ialah unit dia. This one is the unit for momentum. Okay. So agak senang lah saya rasa ini. Momentum tak ada masalah. Okay. Angin pun ada momentum kan. So kalau kamu berdiri di sini ada angin, tiup ke arah kamu, kamu akan rasa momentum angin itu. Sebab angin walaupun dia udara, dia pun ada jisim, tapi sikit jisim dia, tapi dia ada velocity juga. Okay, so kamu masih boleh rasa momentum itu. Okay. Okay, ini senang saja. So kalau suruh kira momentum, saya rasa no problem lah, kamu kira sajalah. So contohnya kancil lagi. Kancil bergerak dengan 10 meter per second. Kancil ini 1000 kg. Dengan lori yang 5000 kg. Bergerak sama 10 meter per saat. So mana satu mempunyai momentum yang lebih besar? Saya rasa ini agak senang kan? Siapa lebih momentum besar? Mesti lori momentum besar. Sebab P sama dengan M darab V. So kamu darab, kamu boleh dapat 50,000 kgms negatif 1. Okay?
Ini kira sajalah. Nanti kalau kamu nak kira untuk kancil pun boleh, sama cara saja. Okay. So ini adalah 1000 dengan 10. So ini hanya 10,000 kgms negatif 1 saja. Okay. So benda yang lebih berat ataupun benda yang bergerak dengan lebih cepat, dia ada momentum yang lebih besar. Okay. Kemudian kita pergi ke prinsip dia. Momentum ini ada satu prinsip, iaitu prinsip keabadian momentum. Kalau English ialah apa? Principle of conservation of momentum. Okay. Apa maksudnya prinsip ini ya? Maksud dia, kamu boleh nampak dari perkataan keabadian dengan conservation. Conservation means keabadian ini maksudnya sebelum kamu langgar, sebelum pelanggaran, dia punya momentum akan sama dengan selepas pelanggaran. Ini maksudnya prinsip keabadian momentum. Conservation of momentum. Maksudnya kalau kamu berlaku satu pelanggaran, kereta A langgar dengan kereta B, sebelum itu punya momentum, dia akan sama dengan selepas langgar. Dia akan sama dengan selepas langgar. Dia mesti sama, momentum mereka mesti sama, jumlah momentum itu mesti sama. Okay, ini baru kita panggil prinsip keabadian momentum. Okay, so macam mana kita kira selalunya? Sebenarnya dia ada satu rumus. Okay, dia kata momentum kan. So kamu boleh guna ini. Momentum untuk kereta A ialah M1 U1. Kenapa kita guna U? Kamu masih ingat simbol V dengan U kan? Kalau V ialah final velocity, hal laju akhir. Kalau U ialah initial velocity, hal laju awal. Okay, so sekarang kita tak guna V dulu sebab ini ialah awal punya. So kita tukar simbol jadi U. So M1 U1, yang ini kita guna M2 U2 lah. Okay, so tadi saya kata jumlah mereka, jumlah ialah tambah, akan sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. So selepas langgar, dia akan jadi M1 V1. Okay, sebab bila lepas langgar itu dia punya hal laju tak sama sudah kan. Okay, yang ini pula M2 V2. So jumlah mereka mesti sama. So kamu akan dapat rumus untuk prinsip keabadian momentum. Principle of conservation of momentum. Okay, mereka mesti sama. So ini adalah rumus yang sangat penting untuk prinsip keabadian momentum ini ya. Okay. Bolehkah saya rasa kamu orang sudah pernah tengok rumus ini kan? Kamu tengok buku teks kamu page 62. 62. Nah ini rumus dia. Okay, so before collision and after collision it must equal. Nah, sini ada the principle of conservation of momentum states that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Dia mesti ada syarat lah, no external force. Okay, tak boleh ada kereta lain ataupun benda lain ganggu. Okay, hanya dua kereta itu saja. So sebelum punya akan sama dengan selepas punya. Okay, ini ialah pelanggaran. So sebenarnya principle of conservation of momentum selalu saya guna short form PCM. Principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. PKM. Okay, so kamu tahu ini ya. Sebenarnya dia boleh bahagi dua.
Satu ialah pelanggaran. English, collision. Ini dulu kami orang ada belajar macam ini, ha? So tapi sekarang saya nampak buku kamu dia tak ada tulis lah. Saya pun tak tahu dia shortcut kan dia banyak. Tapi saya rasa lebih baik kamu tahulah, ha? Satu lagi ialah letupan. Letupan ini ialah explosion. Okay. And then collision ini sebenarnya dia ada pecah jadi dua lagi. Satu ialah elastic collision, satu ialah inelastic collision. Okay. Kalau elastic collision, lepas dia langgar, lepas kereta itu langgar, tadi ada dua kereta kan, lepas kereta langgar, dia akan pecahlah, dia tak ada bergerak bersama-sama. Tapi untuk inelastic, dia kereta selepas langgar, dia akan cantum bersama-sama. Stick together. Okay? So sebenarnya mereka dulu ialah belajar macam ini. Ada yang pecah, ada yang stick together. Tapi sekarang saya nampak buku teks kamu, kamu hanya ada elastic collision ini saja. Dia pun tak cakap itu ialah elastic saya rasa. Okay? Tapi dia ada bagi rumusan. M1U1 tambah M2 U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okay? Elastik punya dia, kamu boleh nampak kereta itu ialah pecah kan? So dia ada dua. Okay? Tapi kalau inelastik, kamu tengok beza dia. Depan itu masih sama, M1U1 tambah M2U2. Tapi belakang itu dia berbeza. Ialah M1 tambah M2 and then V. Okay. Sebab dia gabung bersama-sama. Kamu boleh nampak? Dia gabung bersama-sama, so ini dia pun gabung bersama-sama. Sebab velocity mereka sama. Kalau dia gabung, maksudnya kedua-dua kereta itu bergerak bersama-sama lah. Okay, so untuk rumus ini saya tidak nampak di dalam buku kamu. Okay, buku teks tak ada. Saya tak tahu buku rujukan adakah tidak. Okay, tapi saya ajar juga, sebab saya takut nanti kalau soalan minta, mungkin dia boleh keluar soalan ini. Jadi kamu kena guna rumus ini, Okay. So ini pelanggaran sudah habis, tadi saya sudah sentuh. Sekarang kita pergi ke letupan. Letupan punya, dia punya syarat ialah selalu ialah macam ni. Dia ialah contohnya ialah letupan, dia ialah macam roket. Okay. Roket. Roket ialah bergerak pergi atas. Okay. Roket move outward. Tapi gas panas dia ialah bergerak pergi bawah. Gas panas dia. So, kalau explosion normally ialah two direction. Kamu boleh nampak ada dua arah benda itu akan bergerak. Okay. Contohnya pistol. Okay. Pistol di dalam ada peluru kan. Okay, tidak ada peluru. Ini ialah pistol. So sebelum kamu letup pistol itu, mereka ialah not moving, bergun, berhenti. So bila kamu fire it, what happen? Peluru itu akan pergi ke depan. Betul? Peluru akan move forward. But the pistol will move backward. Okay? So ini ialah letupan berlaku. This is called explosion. So you can see, normally explosion you will have different direction. Satu pergi depan, satu mesti pergi belakang. Satu pergi atas, satu mesti pergi bawah. Ini baru panggil letupan. Dia mesti opposite direction. Okay? And then contohnya ada satu lagi letupan ialah apa itu? Bunga api. Bunga api selalu dia macam ni kan? Bila kamu pergi atas, dia letup, buka bunga kan? Betul? Ini panggil letupan juga. Kamu boleh nampak dia ada opposite direction. Semua ialah opposite direction. Okay? Ini pun salah satu contoh letupan. Okay? So untuk yang ini, dia punya rumus berbeza sedikit.
Rumus dia sebab at first dia ialah pengguna, at first dia ialah pegun, so depan dia ialah kosong. M1U1 tambah M2U2 itu semua kosong sebab dia tak bergerak. Tapi selepas letupan, dia ada M1V1 tambah M2V2. Belakang itu masih ada. So kamu boleh nampak dia sini ya. Depan pegungan tak bergerak, so kosong. So hanya ada M1V1 tambah M2V2 di belakang. Okay. So sebenarnya dia datang dari sini jugalah. Kita datang dari sini ya. Okay. So kamu boleh nampak kalau saya pindah ini pergi ke depan. Dia akan jadi negatif M2V2 sama dengan M1V1. Okay. So kamu boleh nampak dia ada satu simbol negatif. Kenapa ada simbol negatif ini? Maksudnya dia mesti opposite direction. Betul lah maksudnya rumus ini. Tak ada salah lah. So memang dia akan dapat negatif punya direction. Okay. Negatif punya arah. Maksudnya arah yang bertentangan. So ini ialah untuk letupan. Okay. So kamu boleh cuba tengok ada contoh lain lagi tak? Okay, letupan. Ini adalah contoh dia lah yang di bawah letupan, example of explosion, macam balon. Okay, balon kamu tiup, lepas tu kamu lepaskan. Bila kamu lepaskan, kamu boleh nampak udara keluar sini kan, tapi balon itu naik atas. This one is also called explosion. Ini juga panggil letupan. Walaupun dia tak ada betul-betul meletup lah, tapi ini kita bawa categorize di bawah letupan juga. Okay? Principle of conservation of momentum. Ini pistol juga letupan lah. Tadi saya sudah explain. And then ini fan and boat sama juga. Contoh kamu ada satu sampan, and then kamu fan itu, kipas tu, udara itu kamu tiup pergi belakang. Then sampan ini nanti dia akan sendiri pergi ke depan. Okay? So ini juga bertentangan arah. So ini juga kira letupan. Walaupun dia tak ada betul-betul letup. Okay? And then squid also same thing. Dia keluarkan air keluar ke belakang. Then dia akan move pergi depan. Okay? Opposite direction. And then astronaut pun sama. Sebab astronaut tidak dapat bergerak di dalam angkasa kan. Dia hanya terapung di sana. So kalau dia nak bergerak, dia mesti ada benda tolong dia bergerak. Iaitu mereka ada guna gas tank. Okay, gas tank. So gas itu, kalau dia gas tu turun pergi bawah, then astronaut itu boleh naik atas. Okay, ini contoh dia jugalah. Roket, ini tadi sudah. So kamu boleh nampak semua ini adalah opposite direction. So opposite direction means dia adalah under letupan, letupan. Tapi syarat dia ada satu lagi Yang ini letupan punya explosion ini. Dia ada dua syarat Satu ialah opposite direction. Okay, kamu boleh nampak dia ialah bertentangan arah, tapi tidak semua bertentangan arah mesti letupan. Satu lagi syarat mesti fulfill baru boleh kata dia letupan, iaitu sebelum letupan momentum mesti sama dengan kosong. Ini mesti kosong. Maksudnya at first dia mesti pegun dulu. Kalau dia at first bukan pegun, so even dia pergi depan, satu pergi belakang, no, it is not letupan. Okay? So ini mesti dua-dua fulfill, baru kamu boleh kata dia adalah letupan. Okay? So at first mesti pegun, at first mesti pegun juga. So dua syarat ini Okay, finish for 2.5, momentum. Ada masalah momentum? Papa faham kah? Banyak sangat kan? Boleh faham? Sempat untuk tulis ke, catat nota ke apakah? Boleh faham kah momentum ini? Boleh Kalau tak boleh nanti kamu tengok balik recording Nanti saya akan send recording itu. Okay? Saya harap kamu boleh faham sebab ini
sekolah saya rasa tidak sempat nak ulang balik. Kita tidak ada masa untuk ulang balik. Tak tahu bila nak bersemuka lagi. Kalau sampai hujung tahun, aduh. Then memang kita buat eksperimen saja. Okay, kita kena habiskan semua eksperimen. So konsep itu tak dapat belajar lagi. So mesti belajar dekat online. So kalau boleh kamu suruh kawan-kawan kamu tolong join Google Meet jangan tak join. Kecuali dia sudah ada tuition dekat luar. Okay, then fine. Dia boleh dengar dari tuition. Tapi kalau tidak, pastikan suruh dia join Google Meet kita. Okay, then kita continue dengan 2.6. Sebab saya nak habiskan bab ini Next lesson kita akan buat bab 3. Okay, 2.6 force. Okay, untuk bab ini saya rasa force dia sangat senang saja. Okay, sebab dia ada satu bab lagi yang lebih detail lagi semasa form 5. So form 4 kamu punya force sangat senang. Okay, 2.6 daya. Saya tulis di sini whiteboard. 2.6 force. BM ialah daya. So, saya bagi kamu tengok contoh. Kita belajar dari contoh senang. So, let's say kamu ada ini. Kamu tengok gambar ini dua. Kamu tengok gambar ini dua. Kamu boleh nampak orang A ini dia tolak daya force tu dengan lebih kuat. Okay, lebih kuat. Yang ini kamu boleh nampak daya itu lebih kecil Okay, daya itu lebih kecil. So kalau A itu dia tarik tolak benda ini, benda satu kotak saja, benda jisim yang sama. So mana satu akan bergerak dengan lebih cepat? Mesti A bergerak dengan lebih cepat. Okay, sebab daya dia lebih besar. Okay, sekarang situasi yang kedua. A dan B ini mereka punya daya ialah sama. Okay, daya yang sama. Tapi sekarang ini satu kotak. A ini 4 kotak. Dia lebih berat kan? So sekarang mana satu boleh bergerak lebih cepat? Mesti B boleh bergerak lebih cepat. Okay, ini ialah situasi dia. So saya lukis di sini. So ini orang A. Dia tolak dengan sangat kuat. Okay, tolak dengan sangat kuat. So kalau tolak dengan sangat kuat, dia punya pecutan mesti lebih kuat. Okay, maksudnya dia bergerak dengan lebih cepat. A ialah acceleration, English ialah acceleration, BM ialah pecutan. Tapi kita guna simbol A. Okay. Satu lagi, dia tolak dengan daya yang sama, tetapi dia punya barang itu jisim lebih besar. So, kalau jisim lebih besar, contohnya kamu pergi supermarket, kalau kamu punya troli ada banyak barang, kamu mesti akan tolak dengan lebih perlahan kan? So, pecutan ataupun acceleration is smaller. Okay? So, kamu boleh nampak ini dua beza. Kalau lukis dalam bentuk graf, dia macam ni. Daya kalau kamu besar, dia adalah directly proportional. Okay? Berkadar secara langsung. Maksudnya, daya makin besar, troli itu makin cepat. Yang ini terbalik songsang Kalau jisim makin besar, pecutan dia makin kecil. Ini ialah berkadar secara songsang. Ini ialah berkadar secara langsung, directly proportional. Ini berkadar secara songsang, inversely proportional. Okay? Directly proportional dengan inversely saya pun sudah ajar. Okay? So kamu boleh nampak, kalau directly proportional kita selalu tulis macam ini. Satu ikan. Kalau inversely proportional, dia ada 1/A. Okay? Kamu boleh guna 1/M juga lah, sama juga. Kamu nak buat dia macam ini pun boleh, sama juga. Sama maksud dia. Okay, so dari sini sebenarnya kita boleh dapat satu rumus F berkadar langsung dengan M dan A. Okay,
Maksudnya kalau M besar, A akan jadi kecil. Okey? Saya rasa saya pernah ajar kamu tengok ini ya. Kalau dia jiran sebelah, satu naik, satu mesti turun. Okay. Kalau kamu punya F besar, then A kamu pun besar. Ini ialah jiran di sebelah sungai. So, mereka sangat baik. So, kalau naik, ini pun naik. Okay. So, sebenarnya kita akan dapat satu rumus F sama dengan KMA. Di mana K ini sebenarnya ialah satu pemalar lah. Tapi untuk pemalar ini dia sangat senang. Dia satu saja. So, satu darab MA masih dapat MA. So, kita akan dapat satu rumus yang paling penting dalam fizik, yaitu F equal to MA. So, saya rasa kamu pun tahu rumus ini sudah kan? Okay? F sama dengan MA. Semakin besar M, semakin kurang A. Semakin besar F, semakin besar A. Dia macam ni. Kita kena pandai tengok. Ini ialah F sama dengan MA ini ya. Dia sebenarnya ialah Newton second law. Hukum gerakan Newton kedua, ini ialah second law. Tadi saya lupa cakap inertia tadi inertia tadi ialah Newton first law. Okey, ini ialah Newton first law. So second law ialah berkaitan dengan F equal to MA. So kalau kamu tengok buku dia, okey, ini ada eksperimen dia. Okey, ini pun akan kita buat di sekolah lah semasa buka sekolah. So nanti kamu sendiri go through saja saya tidak akan go through ini. Okey. Sebab bila buat eksperimen saya akan go through So kita akan dapat inilah rumus dia, F equal to MA. Okay, F equal to MA. Okay, Newton second law. So ini sangat senang saya rasa kamu boleh tengok problem solving sendiri sebab dia tak ada sangat complicated punya. Okay. So 2.6, oh sangat sekejap saja. Okay, then kita pergi ke 2.7. Impulse and impulsive force. Okay. Impulse and impulsive force. So sebenarnya dia datang dari sini. F equal to MA. So F equal to MA sebenarnya dia boleh buat satu rumus keluar. Sebab dulu-dulu kita ada belajar A equal to B minus U over T. So kamu masukkan ini ke dalam A ini. So bila kamu darah masuk dia akan jadi MV tolak MU over T. So kamu akan bentuk satu rumus yang baru dekat sini. Okay? Di mana rumus ini panggil daya lah. F ini panggil daya, force. Force ini sangat general. Maksudnya force ini, F equal to MA ini, dia boleh guna untuk semua daya saja. Daya ialah satu very wide concept. Kamu ada banyak daya. Untuk ini, dia spesifik sikit. Ini kita panggil daya impulse. So daya impulse juga ialah salah satu jenis daya. Okay. So English ialah impulsive force. Okay. So kalau soalan minta tanya, what is the impulsive force? Apakah daya impulse dia? Kamu boleh guna rumus ini. Okay. Ataupun kamu nak guna rumus ini pun boleh. Sebab impulsive force ini pun force kan. So kamu pun boleh guna ini kalau kamu nak. Kalau dia bagi velocity, bagi time, then kamu guna rumus inilah. So ini panggil impulsive force. Kalau T ini saya pindah pergi sana, dia jadi FT sama dengan MV tolak MU. Kalau macam ni, ini kita panggil impulse. Impulse sama dengan FT. Dia juga boleh sama dengan MV tolak MU. So tengok soalan bagi apa. Kalau dia bagi FT, kamu guna FT saja kira. Kalau dia bagi MV MU, kamu guna ini untuk kira. Okay? Impulse dengan daya impulse tidak sama. Kamu tengok perkataan itu pun tidak sama. Daya impulse ialah daya. So dia ialah F. Kalau impulse ialah F darab T. Okay? English ialah impulse juga. Dia tambah satu I. Okay, so kamu kena tengok soalan betul-betul. Dia minta impulse ataupun daya impulse. Okay, tak sama.
So, daya impuls ini, impulsive force ini ialah satu jenis daya di mana dia selalunya berlaku dalam masa yang singkat. Okay? Dalam masa yang singkat, impulsive force itu akan jadi sangat besar. Okay? F equal to mv tolak mu over t. So, kalau t itu sangat singkat, masa yang sangat singkat, then impulsive force itu akan jadi sangat besar. Contohnya, saya bagi contoh. Contohnya kamu ada satu telur. Okay? Telur jatuh ke atas lantai. Lantai konkrit, ini adalah lantai konkrit. Concrete floor. Okay? What happened to the egg? Apa terjadi dengan telur itu? Dia mesti akan pecah kan? Kenapa dia akan pecah? Sebab bila dia jatuh, masa, dia punya time, masa pelanggaran telur dengan lantai itu sangat pendek kan? Okay? Sekejap saja dia berhenti. So, impulsive force dia sangat besar. So, telur itu akan pecah. Tapi sekarang kalau lantai itu saya letak satu spang. Sekarang telur itu masih pecah? Dia tidak pecah. Kenapa dia tidak pecah? Kamu tengok, kalau telur itu terkena pada span, okay, span itu dia akan macam turun sikit kan. Dia tidak akan begitu cepat berhenti. Kalau di sini dia terus berhenti sebab dia konkrit, keras. Dia terus berhenti. Tapi untuk span ini, telur itu dia akan turun sikit. So masa itu dia sudah panjangkan. So kalau F equal to mv minus mu over t, kalau masa itu kamu sudah panjangkan, impulsive force kamu akan jadi kurang. Daya impuls itu akan kurang. Okay? Ini maksudnya daya impuls. Okay. Kalau telur kamu tidak faham, kita cuba tengok ini. Contohnya kamu berdiri di atas satu tembok. Okay. Kamu nak terjun pergi bawah. Okay. Ada dua cara. Satu, kamu terjun dengan kaki yang tak ada bengkok. Satu tu kamu terjun dengan kaki yang bengkok. Mana satu kamu akan cedera? Yang bengkok ataupun tidak bengkok? Mesti yang tidak bengkok itu. Kamu akan cedera. Kalau kamu tak bengkok kaki kamu. Kalau kamu lompat dari tempat yang tinggi, mesti kamu bengkok kaki kamu kan? Okay? Kenapa kita nak bengkok kaki kita? Sebab bila kamu bengkok kaki, dia punya masa itu akan jadi panjang. So, daya impuls akan jadi kurang. Okay? So, kamu boleh nampak F sama dengan mv tolak mu bahagi t ini. Ini dengan ini ialah berkadar songsang. Ini besar, ini jadi kecil. Okay? Ini ialah daya impuls. Okay, habis juga daya impuls. Oh, senang kan? Saya rasa pengiraan itu kamu cuba tengok contoh sendiri ya. Saya ajak konsep saja. Okay, last one, last part. Saya nak habiskan juga. 2.8 weight, berat. Okay, berat ini dia juga satu daya. It is also one type of force. So kita boleh guna rumus F sama dengan MA. Tapi weight ini kita tak guna simbol F. Kamu nak guna F pun boleh, tapi kita ada satu simbol lagi untuk weight, yaitu W. Okay, kita guna English punya W. So sebenarnya force ini weight juga ialah satu jenis force kan. So dia sama, sebenarnya dia sama. So weight dia punya rumus ialah W equal to mg. Sebenarnya dia sama dengan F equal to ma. Kamu tengok M sama dengan M. G ialah apa? G ialah gravitational acceleration.
gravity. So pecutan gravity ini ataupun gravitational acceleration, kamu boleh guna simbol G ataupun sebenarnya acceleration kamu boleh guna simbol A. So maksudnya G ini sama dengan A ini. So sebenarnya W equal to mg ini dia datang dari F equal to ma. Mereka adalah benda yang sama saja. Kalau kamu malas nak guna W equal to mg, kamu guna F equal to ma pun sama. Okey, boleh juga. So contohnya orang ini ialah 50 kg. Gravity ialah 10 kan? Untuk gravity di atas bumi 10 . So macam mana dengan berat dia, weight dia? So kamu nak guna mg pun boleh, kamu nak guna ma pun boleh, sama. 50 darab 10. So ialah 500 Newton. Kita guna unit Newton. Okey, sebab daya itu semua guna Newton . So tadi daya impulsive force kita pun guna Newton . Okey, Newton. So ini ialah weight. Saya rasa weight pun senang. Itu saja untuk berat. Okey. Ada masalah? Saya sudah habis bab 2. So ini saya hanya go through saja sebab pengiraan itu saya tidak sempat. Kamu kena baca sendiri, latihan sendiri. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Kamu orang jangan left dulu . Saya mau screenshot dulu . Tiada masalah . So mungkin minggu depan saya akan buat lagi satu Google Meet untuk bab 3 sebab bab 3 kita pun habis sudah kan. So saya tengok dulu . Saya akan post dalam group nanti kalau ada lagi Google Meet untuk next week . Okey. Semua tak ada masalah .